Amerika Syarikat telah disusupi oleh Republik Islam Iran. Dan inilah caranya. Selamat kembali ke Access of Truth. Saya Emily Schrader. Dan hari ini saya akan membongkar bagaimana rejim itu memanipulasi rakyat Amerika melalui rangkaian organisasi yang kompleks di tanah Amerika sendiri. Selama berminggu-minggu dalam rancangan ini, saya telah membongkar bagaimana media, tokoh awam, selebriti, dan aktivis mengulangi naratif yang sama, hujah yang sama, penyelewengan yang sama yang menguntungkan Republik Islam Iran, sama ada mereka sadar atau tidak. Ini adalah sebahagian daripada usaha peperangan psikologi yang besar oleh rejim itu selama berdekad-dekad, dan mereka sedang mengatur strategi jangka panjang. Hari ini, saya akan dedahkan kepada Anda bagaimana mereka melakukannya di dalam Amerika Syarikat. Kini, satu laporan baru daripada NUFTI, Kesatuan Kebangsaan untuk Demokrasi di Iran, memperincikan strategi jangka panjang rejim ini untuk mewujudkan pengaruh yang kukuh dan memanipulasi pendapat awam di dalam Amerika Syarikat. Bukan melalui pengintipan tradisional, tetapi melalui institusi, pusat keagamaan, sekolah, badan bukan keuntungan, dan organisasi komuniti yang beroperasi secara sah, konsisten, dan merentasi generasi. Kini, di tengah-tengah rangkaian ini ialah Yayasan Alavi, sebuah badan bukan keuntungan yang berpangkalan di New York yang memiliki sebuah bangunan 36 tingkat di Fifth Avenue, aset yang menjana pendapatan dan telah membiayai berpuluh-puluh organisasi berkaitan di seluruh negara. Kini, dokumen mahkamah dan laporan awam telah menggambarkan yayasan ini sebagai beroperasi di bawah arahan Republik Islam. Dan melalui pembiayaan itu, ia telah membantu membina satu rangkaian yang merangkumi pelbagai negeri dan institusi, malah turut membentuk generasi masa depan rakyat Amerika ke arah yang lebih buruk. Kini, yayasan ini sendiri telah mengakui menyokong lebih daripada 35 organisasi di seluruh Amerika Syarikat, termasuk Pusat Pendidikan Islam di Potomac, sesuatu yang diperincikan dalam laporan daripada NUFTI. Ia dikenali sebagai Idara-e Jafariyah di Maryland. Dan ia juga merupakan sebahagian daripada rangkaian yang lebih luas, seperti masjid, sekolah, program belia di negeri-negeri seperti Virginia, Michigan, dan Texas. Dan itu cuma yang telah didedahkan setakat yang kita tahu. Model ini juga bukanlah unik kepada Amerika Syarikat sahaja. Rejim tersebut telah menggunakan yayasan dan struktur kebajikan yang sangat serupa di UK juga. Dan itu adalah sesuatu yang akan saya dedahkan dengan lebih terperinci pada masa akan datang. Tetapi apa yang Anda lihat di sini adalah satu strategi yang menyesuaikan diri dengan sistem undang-undang yang berbeza, sambil mengekalkan objektif yang sama, yaitu mengekspor revolusi Islam 1979 ke Barat, mengekspor kultus kematian Khomeinisme. Sekarang, laporan NUFTI ini mendedahkan model yang boleh diulang oleh rejim, bermula dengan hartanah utama yang sering dibiayai atau disokong melalui organisasi seperti Alavi yang menyediakan kestabilan keuangan dan pangkalan tetap. Melantik kepimpinan ulama yang telah dilatih di Iran oleh rejim, yang kemudiannya menetapkan arah ideologi tersebut. Dan dari situ, Anda membina sekolah, program belia, dan organisasi komuniti yang menyebarkan ideologi itu ke dalam kehidupan seharian dan kepada generasi seterusnya di Barat. Bukan sekedar amalan agama, tetapi juga pendidikan, rangkaian sosial, dan aktiviti kebudayaan. Dan Anda boleh lihat model ini dengan sangat jelas di kawasan Washington DC, yang mana laporan itu mengenal pasti sebagai kes pertama yang dijadikan ujian. Selepas cubaan oleh aktivis pro-Khomeini untuk mengambil alih pusat Islam Washington pada tahun 1981, satu rancangan yang gagal, strategi mereka berubah. Jadi, daripada mengambil alih secara langsung, rangkaian itu mula bergerak ke arah membina institusi selari yang mereka boleh kawal dan kembangkan dari masa ke masa. Dari situ, ia hanya terus merebak. Di kampus-kampus Amerika, sebagai contoh, kumpulan berbahasa Parsi dalam Persatuan Pelajar Muslim muncul sebagai not utama. Kini, menurut penilaian FBI dan keterangan di Senat, kumpulan ini telah beroperasi sebagai lanjutan kepada Republik Islam itu sendiri, menggunakan penyamaran sebagai organisasi kampus untuk memantau penentang dan menyebarkan propaganda, malah menganjurkan acara yang mempromosikan ideologi yang selari dengan rejim. Ini adalah taktik yang sangat serupa dengan apa yang kita lihat daripada Ikhwanul Muslimin, juga di Amerika Syarikat di kampus-kampus. Rangkaian ini telah beroperasi sejak tahun 1980-an dengan persidangan tahunan, pengangkutan pelajar yang diatur untuk protes, dan hubungan langsung dengan pegawai yang berkaitan dengan rejim Islam.
Sekarang, keterangan FBI juga menggambarkan rangkaian ini sebagai salah satu kaedah utama Republik Islam. Mereka bergantung kepada rangkaian ini untuk mendapatkan maklumat risikan dan sokongan teknikal di dalam Amerika Syarikat, termasuk memantau para penentang dan memajukan objektif rejim di tanah Amerika, apapun objektif itu. Sekarang, dari kampus, kaedah rejim ini berkembang ke dalam komuniti. Ambil Maryland sebagai contoh. Di Maryland, Pusat Pendidikan Islam di Potomac telah ditubuhkan dengan sokongan Yayasan Alavi dan menggabungkan sebuah masjid dengan sekolah sepenuh masa dari tadika hingga tingkatan 12 di kawasan yang sama. Struktur itu membolehkan ideologi Khomeinis diperkukuhkan setiap hari melalui bilik darjah, rangkaian rakan sebaya, dan program belia, bukan semata-mata melalui perkhidmatan keagamaan. Pusat tersebut dan sekolah yang berkaitan dengannya telah menerima sekurang-kurangnya 3,6 juta dolar dalam bentuk pembiayaan daripada Yayasan Alavi. Inilah yang membolehkan model dari Republik Islam ini berkembang dan bertahan dalam jangka masa panjang. Kini, di Virginia, rangkaian ini juga berkait dengan tokoh seperti Abu Fazal Nahidian yang terlibat dalam kegiatan pro-Khomeini di Amerika Syarikat selama beberapa dekad dan rangkaiannya berpusat di institusi seperti Masjid Manassas, serta mempunyai hubungan awal dengan Pusat Pendidikan Islam di Potomac dan rangkaian pelajar Iran yang beroperasi di Washington, D.C. Kini, ekosistem yang sama itu bersilang dengan satu-satunya pembunuhan yang diketahui diarahkan oleh Iran di tanah Amerika Syarikat apabila Ali Akbar Tabatai ditembak di Maryland oleh Daud Salahuddin yang mempunyai kaitan dengan rangkaian Nahidian dan beroperasi dari pusat pelajar Iran di Washington sebelum melarikan diri kembali ke Iran di mana dia masih berada hingga hari ini. Kini, Masjid Manassas yang sama yang terus berada di laluan itu, seperti yang diperincikan dalam laporan ini, telah menganjurkan pelbagai acara memperingati revolusi Islam, serta memaparkan image yang berkaitan dengan rejim dan kepimpinannya. Dan hanya beberapa minggu lalu, mereka telah mengadakan iftar Ramadan untuk memperingati pemimpin pengganas yang kini telah meninggal dunia, Ali Khamenei, yang mereka rujuk sebagai pemimpin kami di Amerika Syarikat. Beberapa dekade kemudian, rangkaian rejim itu hanya semakin berkembang dengan masjid-masjid tersebut dan yang seumpamanya dibiayai daripada struktur yang sama. Dan promosi secara terbuka terhadap pendirian yang selari dengan rejim, termasuk sokongan kepada Hamas, pujian terhadap tokoh IRGC yang pangan mereka berlumuran darah rakyat Amerika, dan banyak lagi. Inilah rupa infrastruktur jangka panjang. Dan sebelum ada individu yang membenci Yahudi mula berkata, jadi bagaimana pula dengan Israel? Bukankah mereka membiayai sekolah di Amerika? Tidak. Dan itu walaupun sekolah Yahudi di Amerika sangat mahal. Negara Israel tidak menyediakan sokongan, perkhidmatan, atau indoktrinasi. Apa-apapun yang hampir seperti apa yang dilakukan oleh kultus maut Khomeinisme ini selama berdekad-dekad. Dan sekarang, mari kita lihat Michigan. Di Dearborn, kira-kira 40% daripada penduduknya adalah Muslim. Dan sebenarnya kebanyakannya Syiah. Dan Anda bukan hanya ada satu institusi. Anda mempunyai ekosistem yang padat, terdiri daripada masjid, sekolah, program belia, dan inisiatif media yang saling menguatkan antara satu sama lain, dan secara jujurnya menormalkan naratif antisemitik, anti-Amerika, dan pro-keganasan sebagai sebahagian daripada kehidupan harian. Sebagai contoh, pada tahun 2020, selepas pembunuhan Qasim Soleimani, seorang komander yang bertanggung jawab atas kematian ratusan anggota tentara Amerika, Pusat Islam Amerika di Michigan telah menganjurkan satu majelis berjaga malam untuk memuji beliau, dengan ulama kanan memuji beliau karena menimbulkan ketakutan dalam kalangan musuh Islam, termasuk Amerika Syarikat. Siapakah jenderal ini? Bahawa kehadiran beliau membawa harapan kepada golongan terpinggir dan mereka yang ketakutan, dan membawa kebencian serta ketakutan kepada musuh-musuh Islam, terutamanya Amerika Syarikat. Itu adalah institusi Amerika yang secara terbuka memuliakan seorang lelaki yang bertanggung jawab membunuh askar-askar Amerika. Semakin meluas ke arah barat di Texas, model ini kini wujud di beberapa kawasan metropolitan, termasuk Houston dan Dallas, di mana institusi utama menyokong sekolah sepenuh masa, rangkaian belia, dan program libat urus masyarakat. Direka untuk menerjemahkan ideologi rejim itu ke dalam bahasa yang lebih dekat dengan halayak Amerika yang lebih luas, termasuk bukan Muslim. Dan disinilah keseluruhan usaha rejim mula berhubung secara langsung dengan apa yang kita lihat hari ini di lapangan.
Rejim itu sangat berkesan dalam mengenal pasti perpecahan sosial di Barat dan mengeksploitasinya untuk keuntungan mereka dengan memberi tumpuan yang melampau kepada rungutan yang dirasakan di Barat dan membina jambatan dengan kumpulan kiri radikal dan juga kumpulan yang semakin arus perdana. Apabila mereka melihat peluang, seperti dalam isu Israel. IRGC dan rangkaiannya, sejujurnya, adalah pakar dalam membuat kumpulan terpinggir, berasa seperti mereka mempunyai matlamat yang sama. Sedangkan sebenarnya, mereka sering mempunyai matlamat yang bertentangan, seperti pergerakan LGBTQ, yang tiba-tiba mempromosikan Palestina tanpa memahami. Satu-satunya golongan yang lebih dibenci rakyat Palestina daripada orang Yahudi, secara statistik menurut Pew, ialah golongan gay. Sekarang sudah tentu, kita juga telah melihatnya dan masih melihatnya hari ini. Apabila kumpulan pelajar menganjurkan protes pro-rejim yang menggambarkan Republik Islam dan proksi terornya sebagai satu bentuk penentangan. Menyalahkan orang Yahudi atas semua kesalahan di dunia, dan kadang-kadang juga melaungkan matilah Amerika, serta membakar bendera Amerika, seperti yang kita lihat dengan perkemahan pelajar anti-Israel selepas 7 Oktober. Republik Islam akan mengaitkan dirinya dengan isu sosial dan secara buatan memperbesar kemarahan terhadap isu tersebut, terutamanya dalam media dan media sosial. Semuanya bertujuan untuk menimbulkan rasa tidak puas hati dalam budaya dan masyarakat Amerika. Kita telah melihatnya bulan lalu dengan kemarahan yang tidak seimbang terhadap serangan ke atas pangkalan IRGC yang mempunyai sebuah sekolah di dalam kawasannya di mana berpuluh-puluh kanak-kanak terkorban. Namun, hampir tiada pengetahuan atau pemahaman umum tentang hakikat bahwa rejim itu sendiri telah membunuh ratusan kanak-kanak Iran semasa protes hanya beberapa hari sebelum itu. Minggu ini kita melihatnya sekali lagi apabila isu ekonomi mendominasi perbualan, apabila orang ramai telah dibiasakan untuk mengutamakan harga minyak berbanding nyawa manusia. Inilah sebabnya tokoh seperti Galibaf secara terbuka mempermainkan Amerika Syarikat mengenai harga minyak di media sosial, yang mana seluruh penduduk Iran telah terputus akses. Ya, internet masih lagi tidak berfungsi. Hakikatnya, rejim itu tahu apa yang mendapat sambutan dan mereka juga tahu apa yang memecah belahkan. Dan kita ada masalah besar di kampus-kampus Amerika. Lihatlah apa yang berlaku di kampus Swarthmore minggu ini. Jadi semua, pelajar-pelajar secara terbuka bersorak untuk Hezbollah, sebuah organisasi pengganas yang disenaraikan oleh Amerika Serikat, dan bersorak atas pembunuhan askar-askar Amerika. Betulkah? Apa yang laporan daripada Mufti ini jelaskan, ialah ini bukan hanya segelintir pihak yang berniat jahat. Ia adalah satu sistem yang sengaja dibina selama beberapa dekad merentasi pelbagai negeri dengan puluhan institusi, jutaan dolar dalam pembiayaan, dan hubungan langsung dengan rejim pengganas haram di Iran. Dan inilah hasil akhirnya. Satu rangkaian yang menggerakkan idea melalui institusi dan menormalkan ekstremisme melalui struktur community serta mengeksploitasi kelemahan masyarakat terbuka sehingga masyarakat itu berbalik melawan diri sendiri. Sudah tiba masanya untuk kita sadar dan melawan penyalahgunaan nilai-nilai kita sebagai rakyat Amerika atau sesiapa sahaja yang percaya kepada kebebasan, kesaksamaan, dan nilai-nilai liberal. Jelas bahwa kita sedang diserang. Dan sekarang saya ingin bercakap tentang satu contoh dari minggu ini yang membuktikan mengapa apa yang baru kita bincangkan tadi sangat penting pada masa ini. Kerana apa yang kita lihat minggu ini mengenai gencatan senjata antara Republik Islam dan AS bukanlah salah faham diplomatik. Ia adalah contoh langsung tentang jenis penyelewengan dan manipulasi naratif yang sama seperti yang baru kita bincangkan tadi. Apabila Presiden Trump mengumumkan gencatan senjata, beliau merujuk kepada 10 perkara yang sedang dibincangkan untuk rundingan tersebut. Tetapi hampir serta-merta, Republik Islam membocorkan versi mereka sendiri tentang peristiwa itu kepada media antarabangsa dan melalui saluran media mereka. Senarai 10 perkara yang telah dikemukakan kepada dunia, seolah-olah ia adalah sebahagian daripada perjanjian yang telah dipersetujui, walaupun ia bukan 10 perkara yang sama yang telah diluluskan. Dan dalam banyak kes, beberapa perkara ini pun sebenarnya tidak pernah menjadi sebahagian daripada rundingan serius antara kedua-dua pihak. Seperti yang dijangka, media barat terus menyebarkannya. Tokoh-tokoh awam turut menyebarkannya. Ahli politik juga menyebarkannya. Dan tiba-tiba, seluruh dunia mula berbincang tentang perkara-perkara yang sebenarnya tidak wujud, yang membuatkan Amerika Syarikat kelihatan sangat lemah, seolah-olah Presiden Trump telah gagal dalam objektif perangnya.
Seluruh usaha ini adalah satu operasi psikologi dan bukannya sesuatu yang canggih pun. Ini adalah cobaan kecil untuk mencetuskan kekacauan, mengalihkan kesalahan, dan membuat seluruh dunia mula mengecam Israel atas sesuatu yang sebenarnya mereka tidak terlibat langsung. Karena salah satu elemen utama yang mereka masukkan ke dalam kerangka palsu ini ialah Lubnan. Khususnya idea bahawa gencatan senjata entah bagaimana merangkumi had terhadap tindakan Israel di Lubnan. Walaupun hakikatnya Israel bukan pihak dalam perbincangan ini dan tidak pernah dirujuk tentang apa-apapun. Dan sekali lagi, setahu saya, Lubnan bukan di Iran. Dan jika Iran berunding bagi pihak Lubnan, itu bukan sebahagian daripada cerita. Itulah masalah utamanya. Tetapi apabila idea itu sudah tersebar, segala-galanya yang lain pun menyusul. Tiba-tiba ada orang bertanya, kenapa Israel melanggar syarat-syarat yang sebenarnya tidak wujud? Pemimpin dunia pula menyeru supaya menahan diri berdasarkan syarat-syarat yang tidak pernah dipersetujui. Dan seluruh perbualan beralih daripada rejim kepada Israel, yang mana itulah sebenarnya tujuan rejim ini lakukan. Rumah Putih terpaksa tampil dan menjelaskan bahawa 10 perkara ini bukan sebahagian daripada mana-mana perjanjian yang telah dipersetujui dan Lubnan memang tidak termasuk dalam gencatan senjata itu. Dan kemudian rejim itu menggandakan lagi dengan menambah satu lagi dakwaan dalam media antarabangsa mengenai penyabekuan aset yang sekali lagi tidak dipersetujui. Tetapi pada ketika itu, ia hampir tidak penting kerana naratif itu sudah pun menguasai keadaan. Perbincangan telah bermula. Perbincangan itu gagal, dan kini kita sedang menyaksikan fasa seterusnya dengan Selat Hormuz. Tetapi jika kita tidak belajar daripada perkara ini, ia akan berulang lagi. Dan apa yang sebenarnya lebih membimbangkan daripada rejim melakukan perkara ini, ialah betapa ramai pemimpin dunia yang sekadar mengikut sahaja, tanpa benar-benar memahami apa yang mereka bincangkan. Ahli-ahli Kongres dan pemimpin Eropah secara terbuka menyeru gencatan senjata di Lubnan tanpa mengetahui apa syarat-syaratnya, siapa yang terlibat, atau mengapa konflik di Lubnan itu berlaku pada asalnya. Pemimpin-pemimpin seperti Keir Starmer, Menteri Luar Negeri Yvette Cooper, Emmanuel Macron, dan Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres semuanya tampil ke hadapan. Menuntut Israel menghormati gencatan senjata yang tidak wujud di Lubnan hanya kerana sebuah kediktatoran pengganas menuntutnya. Walaupun kediktatoran yang sama itu tidak memerintah Lubnan, tidak mewakili Lubnan, dan telah menghabiskan berdekat-dekat melemahkan Lubnan melalui Hezbollah. Dan disinilah Anda dapat melihat kolonialisme rejim Islam beraksi. Di Lubnan, kita melihat satu sistem di mana kuasa asing telah menyusup masuk ke dalam negara lain melalui kekerasan, proksi, dan keganasan, dan secara efektif telah mewujudkan satu struktur kawalan selari di dalam negara itu. Sekarang, mereka telah melakukan ini di Lubnan melalui Hizbullah, dan mereka juga telah melakukannya di Syria, di Irak, di Yaman. Dan dalam setiap case, hasilnya adalah sama. Kerajaan yang lemah menyebabkan masyarakat menjadi tidak stabil dan penduduk terperangkap di tengah-tengah hingga puluhan ribu terkorban. Sekarang, selepas melakukan perkara itu selama beberapa dekad, mereka mengharapkan untuk dilayan sebagai pihak berkepentingan yang sah dalam rundingan mengenai negara-negara yang sama. Dan masyarakat antarabangsa turut mengikut rentak ini. Kenapa dunia membenarkan pembuli antarabangsa ini melakukan perkara ini? Rejim ini telah membunuh lebih ramai Muslim sepanjang masa berbanding mana-mana pihak lain di rantau ini melalui peperangan proksi ini. Namun begitu, apabila tiba masanya untuk bertindak balas, apa yang kita lihat hanyalah keraguan, alasan, dan pemimpin yang jelas lebih mementingkan untuk mengelak masalah daripada benar-benar menyelesaikannya. Dan sebabnya sangat mudah. Eropah adalah pengecut. Mereka takut akan peningkatan konflik dan mereka takut akan akibat ekonomi. Mereka juga takut dengan politik dalaman mereka sendiri. Dan kerana ketakutan itu, mereka telah menjadi pengecut sepenuhnya. Mereka bahkan tidak akan mempertahankan Selat Hormuz, yang mereka sangat bergantung kepadanya berbanding Amerika Syarikat. Walaupun Amerika Syarikat sanggup melakukannya bersama mereka sebagai tentara terkuat di dunia. Tidak. Mereka lebih suka menjadikan Israel sebagai kambing hitam dengan menuntut Israel berundur di Lubnan. Ini bukan sekedar mengabaikan rakyat mereka sendiri. Ia juga mengabaikan rakyat Lubnan dan undang-undang antarbangsa. Kerana rakyat Lubnan kini lebih daripada sebelumnya tidak mahu Hizbullah mengawal negara mereka. Kita melihat perkara ini minggu ini apabila Israel bersetuju untuk berunding secara langsung. Dan Hizbullah membalas dengan mengugut kerajaan serta mencetuskan ketidakstabilan sehingga Lubnan terpaksa menarik diri. Bila kita bercakap tentang rundingan, ada yang berkata, apa yang kita dapat dari diplomasi? Saya tanya kepada mereka, apa yang kita dapat dari peperangan? Faham?
Kita sekarang ada lebih daripada 1,400 syahid, lebih 4,000 yang cedera, ribuan rumah musnah, lebih 1,200,000 orang yang dipindahkan hidup dalam keadaan sukar. Jadi, mana satu yang lebih baik? Patutkah kita bersabar dan pergi ke meja rundingan atau kita pergi berperang? Rundingan bukan bermakna kita mengalah. Diplomasi bukan bermakna kita menyerah. Sekarang, apabila kita memilih rundingan untuk hentikan penderitaan ini, hentikan pertumpahan darah yang sedang dialami oleh rakyat Lubnan, adakah kita nak tunggu keadaan jadi jauh lebih teruk baru kita pergi berunding? Tepat sekali. Jadi, kerajaan Lubnan yang bersedia berbincang dengan Israel untuk mencari penyelesaian diplomatik kini dikritik oleh Hizbullah dan diancam oleh Hizbullah supaya tidak berbuat demikian. Mereka melobi menentang kemungkinan keamanan. Dan inikah yang dilindungi oleh masyarakat antarabangsa? Sebuah proksi pengganas yang membuli dan secara aktif mensabotase demokrasi serta usaha untuk keamanan. Kumpulan yang secara terang-terangan mengancang untuk melakukan rampasan kuasa di Lubnan. Anda menguatkan mereka? Ironinya di sini ialah Israel satu-satunya yang sanggup melakukan tugas Eropa dan masyarakat antarabangsa bagi pihak mereka. Resolusi PBB 1701 dan 1559 memerlukan perlucutan senjata Hizbullah dan menetapkan bahwa ia hanya boleh wujud di utara Sungai Latani. Resolusi itu telah wujud selama bertahun-tahun. Berbilion dolar telah dibelanjakan untuk pasukan pengaman PBB, UNIFIL, bagi menguatkuasakan resolusi-resolusi ini. Namun, tiada satu pun yang pernah berjaya. Hizbullah masih lagi bersenjata, masih beroperasi di selatan, dan masih aktif. Tentara Lubnan telah berulang kali terbukti tidak mampu melucutkan senjata Hizbullah. Jadi Israel mesti bertindak, kerana Israel yang telah menerima 6.500 peluru berpandu daripada Hizbullah dalam 40 hari yang lalu. Jadi apabila Israel mengambil tindakan, ia bukan bertindak di luar undang-undang antarabangsa. Ia bertindak dalam kekosongan yang tercipta akibat kegagalan untuk menguatkuasakan undang-undang antarabangsa. Sebaliknya, orang ramai menuduh Israel melakukan jenayah perang tanpa mengakui perkara itu. Ini jauh melampaui kegagalan dasar. Ini adalah satu tamadun yang sedang membunuh diri. Dan sebahagian daripada Parti Demokratik, beberapa Republikan, dan kebanyakan Eropa bukan sahaja gagal menghentikannya, mereka malah membantu mempercepatkannya. Jika kita tidak belajar daripada semua ini, jika kita terus membiarkan Republik Islam menentukan kerangka perdebatan kita, maka apabila perkara ini berlaku lagi, dan ia pasti akan berlaku lagi, kita akan menyaksikan skrip yang sama berulang sekali lagi. Dan dengan itu, mari kita mulakan dengan yang baik, yang buruk, dan yang hodoh minggu ini. Dimulakan dengan yang buruk dahulu. Ada banyak perkara buruk minggu ini, tetapi saya perlu mulakan dengan seorang individu kerana ini benar-benar menggambarkan tahap kejahilan yang sedang kita hadapi sekarang. Minggu ini, saya akhirnya berdebat di X dengan Martina Navratilova, pemain tenis itu, yang sebenarnya bukan sesuatu yang saya jangkakan akan berlaku, tetapi inilah yang terjadi. Dan apa yang paling ketara tentang perkara ini bukan sahaja kerana dia salah, tetapi betapa yakinnya dia dalam kesilapan itu, ketika bercakap tentang sesuatu yang jelas dia tidak faham. Kerana dia, seperti ramai orang lain minggu ini, mengulangi dakwaan bahawa serangan Israel di Lubnan adalah jenayah perang dan bahawa ratusan orang awam telah terbunuh seolah-olah itu adalah fakta yang telah terbukti. Kecuali pada masa dakwaan itu dibuat, tiada sesiapa pun, termasuk dia, yang boleh tahu siapa orang awam dan siapa bukan, kerana angka yang keluar dari Lubnan tidak membezakan antara pejuang dan orang awam. Tetapi apa yang kita tahu ialah daripada kira-kira 254 orang yang terbunuh dalam serangan itu, Israel telah mengesahkan bahawa lebih daripada 180 adalah anggota Hizbullah. Dan Hizbullah sendiri telah mengeluarkan poster syahid tanpa henti, yang bermaksud Anda melihat nisbah sekitar 70% pejuang dalam gelombang serangan yang bukan dimulakan oleh Israel. Israel tidak memulakan perang ini. Itu bukan jenayah perang. Tetapi inilah masalah sebenar bagi orang seperti Martina, dan dia bukan seorang sahaja dalam hal ini. Orang ramai sering menggunakan istilah seperti jenayah perang hanya berdasarkan klip video 20 saat tentang letupan, tanpa memahami asas apa yang sebenarnya menjadikan sesuatu itu jenayah perang. Kerana Anda tidak tahu siapa sasaran sebenar. Anda tidak tahu maklumat risikan apa yang digunakan untuk serangan itu. Anda tidak tahu langkah berjaga-jaga apa yang telah diambil. Anda tidak tahu sama ada terdapat amaran awal atau tidak.
Anda tidak tahu sama ada ia adalah tapak dwiguna atau benar-benar sasaran ketenteraan. Dan dalam kebanyakan kes ini, orang yang memberi komen pun tidak tahu bagaimana membezakan antara serangan yang sah dan serangan yang tidak sah, yaitu berdasarkan prinsip kesepadanan, pembezaan dan kelebihan ketenteraan yang boleh diperoleh dengan melaksanakan serangan itu. Namun begitu, orang ramai tetap membuat dakwaan undang-undang yang tidak masuk akal dengan penuh keyakinan sebagai satu bentuk narsisisme moral yang dibuat-buat untuk dipertontonkan. Dan kita tahu, kerana orang yang sama yang kini tiba-tiba menjadi pakar dalam undang-undang antarabangsa, sebelum ini langsung berdiam diri terhadap jenayah-jenayah Republik Islam terhadap rakyatnya sendiri. Dari pipada hukuman mati beramai-ramai kepada pembunuhan kanak-kanak hingga pembantaian lebih daripada 40,000 penunjuk perasaan. Tetapi apabila Israel bertindak terhadap sebuah organisasi pengganas, tiba-tiba semua orang tiba-tiba rasa diri mereka pakar undang-undang. Dan itu sepatutnya sudah cukup untuk memberitahu Anda segala-galanya yang perlu Anda tahu. Ini bukan tentang undang-undang atau orang awam. Ini tentang orang yang mahu rasa diri mereka lebih bermoral tanpa benar-benar berusaha untuk memahami apa yang mereka perkatakan. Dan dalam proses itu, mereka bukan sahaja menyebarkan maklumat yang salah kepada orang ramai. Mereka sebenarnya mengukuhkan naratif yang cuba didorong oleh Republik Islam. Jadi tidak, Martina. Awak tak boleh sewenang-wenangnya mengisytiharkan sesuatu sebagai jenayah perang hanya dengan menonton klip di media sosial melalui telefon awak. Itu bukan caranya. Lebih baik awak fokus pada tenis. Propaganda jihadis tidak sesuai dengan awak. Dan sekarang untuk kisah buruk minggu ini. Ini adalah sesuatu yang agak sukar untuk ditonton. Dan memang sepatutnya begitu. Kerana apa yang baru kita lihat di Spanyol bukanlah satu protes rawa atau sesuatu yang dilakukan tanpa rasa hormat. Ia adalah sesuatu yang mengimbau sejarah yang sangat panjang dan sangat gelap. Minggu ini, semasa sambutan Easter, sebuah patung besar Perdana Menteri Netanyahu telah diarak di jalan-jalan dan semasa sambutan Easter ini. Dan kemudian diletupkan di hadapan orang ramai yang termasuk keluarga dan kanak-kanak dengan orang ramai bersorak ketika ia berlaku. Dan jika Anda rasa itu kelihatan hampir seperti teater hukuman mati di halayak ramai, Anda tidak membayangkannya karena di Spanyol, jenis pertunjukan seperti itu memang ada sejarahnya. Ini adalah sebuah negara di mana pada tahun 1391 gelombang pogrom melanda komuniti Yahudi dengan ribuan orang Yahudi dibunuh di jalanan oleh kumpulan perusuh. Bukan secara senyap, bukan tersembunyi, tetapi secara terbuka dan ganas. Sebuah negara yang kemudian mencipta Inkuisisi Spanyol, di mana orang Yahudi dan mereka yang memeluk agama lain yang dipanggil conversos, diburu, diseksa, dan dihukum mati dalam upacara awam di mana orang dibakar hidup-hidup di hadapan orang ramai. Ini adalah sebuah negara yang pada tahun 1492 mengeluarkan Dekri Alhambra yang mengusir puluhan ribu orang Yahudi dari rumah mereka, memaksa mereka untuk memeluk agama lain atau meninggalkan negara itu di bawah ancaman hukuman mati. Dan jauh sebelum pengusiran itu, ramai yang sudah dipaksa memeluk agama lain melalui keganasan, pembunuhan beramai-ramai, dan tekanan sosial dengan seluruh komuniti dimusnahkan. Jadi, apabila Anda melihat orang ramai berkumpul semasa cuti keagamaan untuk menyaksikan satu patung yang mewakili satu-satunya negara Yahudi di dunia dimusnahkan secara terbuka, perkara ini tidak berlaku tanpa latar belakang sejarah. Ia kelihatan seperti sesuatu yang pernah berlaku di sana sebelum ini, dan ia juga tidak berlaku tanpa konteks pada hari ini. Kerana di bawah Pedro Sanchez, Spanyol telah memasuki era baru kebencian terhadap Yahudi, di mana retorik anti-Israel telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih buruk. Di mana nada kerajaan, cara media membingkai isu, dan wacana awam benar-benar telah mewujudkan suasana di mana tontonan seperti ini bukan sahaja boleh berlaku, malah diterima. Dan itu sepatutnya membuat orang ramai memberi perhatian. Dan kini akhirnya untuk berita baik minggu ini, yang sebenarnya berkaitan dengan apa yang saya baru sahaja bincangkan. Kerajaan AS akhirnya membatalkan kad hijau beberapa warga Iran yang mempunyai kaitan langsung dengan rejim Islam. Dan sebahagian daripada mereka telah ditangkap oleh ejen persekutuan dan kini berada dalam tahanan ICE berdepan dengan pengusiran. Akhirnya, salah seorang daripada mereka ialah Said Isa Hashemi yang tinggal di Amerika Syarikat bersama isteri dan anaknya selepas diberikan kad hijau melalui program visa kepelbagaian. Hashemi ialah anak kepada Masume Ebtikar yang lebih dikenali sebagai Screaming Mary, jurucakap berbahasa Inggeris untuk pelajar Iran yang menyerbu kedutaan AS pada tahun 1979 dan menahan 52 rakyat Amerika sebagai tebusan selama 444 hari. Sekarang, menurut Jabatan Negara, dia bukan sahaja mempertahankan penculik tebusan itu. Dia secara aktif membantu menghasilkan propaganda, mengatur temu bual di mana tebusan Amerika dipaksa untuk mendakwa bahawa mereka dilayan dengan baik. Sedangkan pada hakikatnya, mereka dikurung secara bersendirian, ditutup mata, dibiarkan kelaparan, dan dikenakan pukulan serta hukuman mati palsu.
Kini, dia menjadi wajah kepada krisis itu, muncul di televisyen antarabangsa, mempertahankannya, membenarkannya, dan memutarbelitkan cerita kepada dunia. Dan anak lelakinya telah tinggal di Amerika Syarikat secara bebas dan sah selama bertahun-tahun. Anak kepada salah seorang tokoh propaganda paling terkenal dari salah satu serangan paling traumatik ke atas Amerika Syarikat dalam sejarah modern. Tinggal di sini, di Amerika Syarikat, dengan kad hijau. Baiklah, terima kasih kepada Marco Rubio. Minggu ini, status itu telah ditamatkan dan dia telah ditahan sementara menunggu pengusiran. Dan ini bukan kes terpencil. Beberapa hari sebelum itu, pihak berkuasa Amerika Serikat juga telah menahan Hamideh Soleimani Afshar, anak saudara Qasim Soleimani, komander IRGC yang bertanggung jawab atas kematian ratusan anggota tentara Amerika, bersama anak perempuannya selepas kad hijau mereka dibatalkan. Sekarang, dia tinggal di LA, menjalani kehidupan mewah, tetapi juga secara terbuka menyokong rejim itu, malah memuji serangan ke atas rakyat Amerika, walaupun tinggal di tanah Amerika. Setakat ini sekurang-kurangnya kes kelima dalam beberapa minggu kebelakangan ini, di mana individu yang mempunyai kaitan dengan Republik Islam atau rangkaian elitnya telah dibatalkan status mereka atau dihalang daripada memasuki Amerika Syarikat. Mari kita harap tren ini berterusan. Dengan itu, kita akhiri Access of Truth untuk minggu ini. Tetapi, kami akan kembali minggu depan dengan lebih banyak cerita tentang apa yang sebenarnya berlaku di rantau ini dan bagaimana perang menentang Republik Islam sedang berkembang. Seperti biasa, jika ada cerita yang Anda rasa patut kami liputi, Anda boleh hubungi saya di media sosial, Emily K. Schrader, atau di Instagram, Emily in Tel Aviv. Jika tidak, kita jumpa minggu depan di rancangan Access of Truth di JNS.